Assalamualaikum. Hari ini kami akan membincangkan tentang tajuk kami iaitu soalan 5 yang bertajuk terangkan integrasi Asia Timur dan kesannya terhadap perkembangan ekonomi ASEAN. Seperti tajuk iaitu integrasi ekonomi. Di dalam apa jua keadaan sekalipun, integrasi perlu berlaku supaya dapat membentuk satu perpaduan dan keharmonian. Integrasi ni dari segi konteks ekonomi pula, apabila dua negara menjalinkan hubungan yang erat dalam perdagangan, maka akan berlakunya saling kebergantungan terhadap antara satu sama lain. Dari segi keperluan sumber tenaga ataupun bahan mentah dan lain-lain lagi. Kemudian, hubungan perdagangan tersebut akan terus melonjak dari tahun ke tahun yang seterusnya. Maka berlakulah kesepakatan yang mengintegrasikan kedua ekonomi atau lebih negara dengan cara menghapuskan hambatan-hambatan ekonomi seperti cukai, tarif dan sebagainya. Selain Jepun, negara Asia Timur yang lain agak kurang untuk berintegrasi terhadap ekonomi ASEAN. Namun, apabila berlakunya krisis kewangan pada tahun 1997 hingga 1998, dia dah banyak mengubah perspektif negara Asia Timur untuk lebih mengintegrasi ekonomi serantau. Oleh itu, pada tahun 28 Disember 1999 bertempat di Manila, maka suatu pertubuhan kerjasama iaitu antara negara ASEAN dan juga 3 negara Asia Timur iaitu China, Jepun dan Korea bekerjasama mewujudkan ASEAN Plus 3 yang mana menggariskan komitmen untuk memperkukuhkan kerjasama dalam pelbagai tingkat dan pelbagai bidang. Oleh itu sampai sekarang telah banyak kemajuan signifikasi yang kita dapat lihat sama ada dalam bidang liberalisasi perdagangan, pelaburan, dana kewangan dan juga migrasi pekerja. Liberalisasi dalam perdagangan ini merupakan suatu cara untuk mengukuhkan integrasi ekonomi kerana ianya melibatkan penghapusan hambatan-hambatan ataupun halangan-halangan berdagang di antara negara-negara yang terlibat. Ianya juga dikenali sebagai Perjanjian Perdagangan Bebas iaitu FTA untuk membentuk sebuah kawasan serantau perdagangan itu tanpa sebarang halangan. Contoh-contoh halangan ialah tarif seperti duty dan juga halangan bukan tarif seperti kuota dan juga peraturan-peraturan yang menyusahkan perdagangan itu. Salah satu contoh integrasi ekonomi antara ASEAN dan juga Asia Timur dari segi liberalisasi perdagangan ialah dengan tertubuhnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China pada tahun 2010 yang melibatkan 10 negara ASEAN dan juga China. Kerjasama ini bukan sahaja menyasarkan kerjasama dalam menghapuskan tarif perdagangan, malah lebih daripada itu lagi. Perjanjian perdagangan bebas itu telah mengurangkan tarif terhadap 6 negara anggota ASEAN yang terlibat iaitu Brunei, Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand pada tahun 2012. Dan 4 negara yang lain dijalankan pada tahun 2015. Salah satu kelebihan tertubuhnya kawasan perdagangan bebas ASEAN-China ini ialah dapat mengurangkan kos, meningkatkan perdagangan intra-serantau dan meningkatkan kecekapan ekonomi. Dianggarkan FTA ASEAN-China ini akan meningkatkan ekspor ASEAN ke China sebanyak 48% dan ekspor ASEAN ke China sebanyak 55.1%. Kemudian FTA tersebut juga akan meningkatkan KDNK ASEAN sebanyak 0.9% dan KDNK China sebanyak 0.3%. Bukan sahaja China, malah Jepun juga
amat berminat untuk mewujudkan sebuah kerjasama ekonomi dengan negara ASEAN. Oleh itu, tertubuhnya Asian-Japan Comprehensive Economic Partnership untuk mengurangkan dan menghapuskan tarif perdagangan di antara negara ASEAN. 6 negara ASEAN iaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand pada tahun 2015. Kini Malaysia telah menghapuskan cukai duty sebanyak 93.57%. Salah satu kelebihan kerjasama dalam liberalisasi perdagangan ini ialah tarif yang rendah akan menyebabkan harga menjadi lebih kompetitif dan pengguna akan mempunyai banyak pilihan barangan dan produk yang lebih luas. Tidak ketinggalan juga negara Korea Selatan yang merupakan sebuah negara ekonomi besar telah menandatangani kerangka perjanjian yang membawa kepada pertubuhan kawasan perdagangan bebas ASEAN-Korean pada tahun 2005. Peruntukan utama perjanjian ini adalah untuk mengurangkan tarif, rules of origin, pengubahsuaian dalam tolak ansur ataupun nama lainnya konsensi, iaitu penyingkiran halangan bukan tarif dan kaedah perlindungan termasuklah imbangan pembayaran. Seterusnya, pelaburan asing langsung FDI ke ASEAN oleh negara-negara Asia Timur. Tidak dinafikan, salah satu faktor utama yang mendorong penubuhan ekonomi di negara-negara ASEAN yang lebih besar dalam tempoh 2 dekad yang terakhir ini ialah pelaburan asing langsung ataupun FDI. Liberalisasi perdagangan yang kita telah bincangkan sebelum ini akan membuka peluang kemasukan FDI yang lebih rancak oleh kerana tiada halangan dan sekatan yang menyusahkan. Seperti yang dapat kita lihat, negara-negara ASEAN iaitu Korea, China dan Jepun ni banyak menjadikan ASEAN sebagai destinasi mereka untuk melabur. Sebelum itu, definisi FDI ialah pelaburan yang dijalankan oleh syarikat atau entiti sesebuah negara ke sesebuah negara yang lain. Kita dapat lihat negara Jepun telah tidak asing lagi dari menjadi pemain utama dalam melabur di Malaysia sejak tahun 60-an lagi. FDI Jepun di Asia Tenggara ni banyak dalam bentuk firma multinational ataupun multinational company yang bergerak bebas dari negara maju ke negara yang sedang membangun. Pembinaan syarikat multinational Jepun ke Malaysia dan Thailand ini banyak menghasilkan produk yang berasaskan barangan automobil, elektronik dan juga perkara khas rumah. Oleh itu, apabila berlakunya integrasi ekonomi dari segi pelaburan langsung asing, maka kesannya terhadap ekonomi negara amatlah baik kerana berlakunya pembukaan peluang pekerjaan yang lebih luas, kemudian pemindahan teknologi dan semestinya meningkatkan pendapatan sesebuah negara ASEAN. Sekarang ni China juga menjadi sebuah kuasa besar amat tertarik dengan ASEAN. Kalau sebelum-sebelum ni Amerika Syarikat, Jepun dan Eropah merupakan antara pemain aktif yang melabur di ASEAN, namun telah dicabar oleh China 4 tahun yang lalu apabila pada tahun 2015 FDI China di ASEAN telah melambung dengan tinggi dan kemasukan FDI China di ASEAN yang mendadak semestinya memberikan kebaikan ekonomi kepada negara-negara Asia Tenggara. Negara Korea pula, mereka amat tertarik untuk melabur di Vietnam kerana hal ini dapat dilihat dengan jelas apabila Korea merupakan negara nombor 1 yang melabur di Vietnam. Dan pada tahun 2019 sebanyak 38.2 bilion US dollar yang telah dilaburkan untuk Vietnam. Kerana Vietnam mempunyai jumlah tenaga kerja yang murah dan juga
kestabilan politik negara tersebut. Okey. Kebaikan pelaburan, kemasukan pelaburan asing yang pertama ialah secara keseluruhannya dapat mewujudkan peluang pekerjaan yang baru. Oleh itu dapat meningkatkan penggunaan tenaga kerja yang lebih ramai. Yang seterusnya akan membantu untuk meningkatkan pendapatan ekonomi negara. Kemudian kemasukan pelaburan asing ke ASEAN juga dapat meningkatkan kemasukan teknologi ke negara-negara ASEAN. Oleh itu negara ASEAN juga dapat maju. Dan kemasukan pelaburan asing ke ASEAN juga dapat mengurangkan kebergantungan ASEAN terhadap negara-negara besar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Atika binti Kamaluddin dan saya akan membentangkan bahagian kedua daripada pembentangan ini, iaitu yang pertama, kesan integrasi melalui migrasi buruh di ASEAN ke negara di Asia Timur. Penghijrahan buruh berlaku apabila berlakunya kekurangan peluang pekerjaan di negara asal mereka. Hal ini menyebabkan pekerja asing cenderung untuk mendapatkan peluang pekerjaan ataupun untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui penghijrahan ke negara asing. Selain itu, kadar pengangguran yang tinggi di negara mereka juga menyebabkan mereka lebih cenderung untuk mendapatkan peluang pekerjaan di luar negara. Selain itu, ada juga segelintir pekerja asing yang bekerja di luar negara akibat mempunyai saudara ataupun kenalan mereka yang telah bekerja di luar negara. Hal ini menyebabkan mereka lebih mudah untuk mendapatkan maklumat ataupun pengetahuan tentang negara yang ingin mereka bekerja di sana. Selain itu, terdapat juga segelintir pekerja yang ingin mendapatkan pengetahuan baru melalui penghijrahan. Ada yang ke sesetengah negara bagi mendapatkan pengetahuan tentang sesetengah bidang ataupun sesetengah sektor. Contohnya, jika kita ingin mendapatkan lebih banyak pengetahuan mengenai teknologi, negara seperti Jepun dan Korea merupakan destinasi yang paling tepat untuk belajar mengenai ilmu teknologi. Seterusnya, ada juga faktor disebabkan oleh tekanan di dalam negara seperti peperangan ataupun konflik dalam negara yang menyebabkan rakyat di negara itu sukar untuk mendapatkan pekerjaan atau ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui migrasi ke luar negara dengan cuba untuk bekerja di sana dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Antara kesan langsung yang dapat dilihat melalui migrasi buruh adalah melalui penyaluran wang kiriman. Wang kiriman merupakan sebahagian daripada penyumbang ekonomi, terutamanya kepada negara-negara yang mengeksport jumlah buruh yang besar. Jumlah aliran wang boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya jumlah migrasi buruh itu sendiri, tahap pendidikan, tingkah laku pekerja di negara yang mereka bekerja dan juga turun naik mata wang. Kiriman wang yang disalurkan boleh digunakan oleh kerajaan untuk melaburkan wang tersebut di dalam sektor-sektor pembangunan. Kerajaan juga boleh mensasarkan golongan pekerja asing untuk melabur di dalam sektor-sektor yang mensasarkan pekerja asing seperti hartanah. Selain itu, kerajaan juga boleh menawarkan pembelian bond diaspora. Pembelian bond diaspora boleh digunakan untuk melaburkan dalam sektor-sektor yang memerlukan pelaburan jangka panjang
seperti pelaburan infrastruktur dan juga pelaburan awam. Di ASEAN, contoh negara seperti Vietnam mempunyai jumlah migrasi buruh yang tinggi di Jepun. Hal ini kerana rakyat Vietnam, terutamanya golongan muda, cuba untuk menceburi bidang-bidang automotif ataupun teknologi yang ada di Jepun untuk mereka bawa pulang ke negara asal. Selain itu, rakyat Filipina juga cenderung untuk berhijrah ke negara Asia Timur seperti Korea. Hal ini kerana mereka juga melihat Korea sebagai salah satu negara yang yang mempunyai tahap teknologi ataupun sektor perindustrian yang tinggi. Ada juga rakyat daripada Filipina yang bekerja di luar negara atas sebab untuk meningkatkan taraf hidup mereka ataupun kualiti hidup mereka. Seterusnya, kesan integrasi Asia Timur terhadap pemberian dana dan juga pembangunan infrastruktur. Seperti yang kita tahu, selepas berlakunya krisis keuangan 1997, rantau Asia Timur mula sedar akan kepentingan untuk melakukan integrasi di rantau ini. Oleh itu, pada tanggal 6 Mac tahun 2000, Menteri-Menteri Keuangan Pertubuhan ASEAN Plus 3 telah menandatangani sebuah inisiatif yang digelar sebagai Chiang Mai Initiative atau CMI. Asalnya, inisiatif ini telah diadakan di antara negara-negara ASEAN, iaitu negara-negara asal ASEAN iaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Yang disebut sebagai Asian Swap Agreement. Tujuan mereka mengadakan ASA atau Asian Swap Agreement ini adalah untuk menubuhkan rizab pertukaran mata wang asing untuk digunakan sekiranya negara-negara peserta mengalami krisis keuangan. Selepas negara-negara Asia Timur menyertai ASEAN yang membentuk ASEAN Plus 3, ASA telah diubah menjadi BSA, iaitu Bilateral Swap Agreement yang melibatkan 10 negara ASEAN dan 3 lagi negara Asia Timur. Penambahan anggota ini telah menyebabkan rizab yang lebih banyak dan negara Asia Timur ataupun negara Plus 3 ini merupakan penyumbang utama, iaitu Jepun dan China sebanyak 40% dan juga Korea sebanyak 20%. Penubuhan rizab ini adalah bertujuan untuk memastikan simpanan atau rizab mata wang asing yang mencukupi sekiranya mata wang negara masing-masing menghadapi krisis ataupun diserang oleh spekulasi seperti mana yang berlaku pada krisis keuangan 1997. Melalui CMI ini juga, forum-forum berkaitan dengan pengawasan ataupun penstabilan ekonomi serantau telah diadakan. Melalui CMI, pemantauan berkala tentang kestabilan ekonomi serantau telah diwujudkan. Seterusnya, integrasi melalui
pemberian dana dan juga pembangunan infrastruktur dapat dilihat melalui rancangan Miyazawa yang telah dikemukakan oleh Menteri Keuangan Jepun ketika itu, iaitu Miyazawa. Rancangan ini merupakan salah satu bentuk usaha Jepun bagi membantu negara-negara, terutamanya negara di rantau Asia Tenggara yang terjejas akibat kesan daripada krisis keuangan 1997. Rancangan ini mensasarkan 5 negara utama yang terjejas, iaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan juga Korea Selatan. Pemberian dana ini telah digunakan oleh kerajaan untuk mengurangkan jumlah kredit dan juga menyusun semula sektor perbankan negara mereka. Selain itu, dana ini juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur di negara-negara penerima dana daripada rancangan Miyazawa. Dana ini digunakan untuk pelaburan yang khususnya kepada pelaburan infrastruktur ekonomi. Hal ini kerana untuk memastikan sesebuah negara itu dapat menarik pelaburan asing yang banyak, infrastruktur yang baik amat diperlukan. Oleh itu, Jepun telah mensasarkan dana tersebut untuk digunakan ke dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini boleh dilihat di negara Malaysia sendiri, yang mana setelah Malaysia tersenarai dalam penerima ODA ataupun bantuan dana ini, Malaysia telah mula melakukan penambahbaikan infrastruktur seperti jalan raya, pembinaan lapangan terbang yang lebih canggih dan lebih besar, dan juga berbagai lagi infrastruktur yang dapat menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita. Selain itu, rancangan Miyazawa juga mensasarkan sektor bukan ekonomi seperti sektor pendidikan dan juga sektor kesihatan untuk menambah baik taraf hidup dan juga kualiti hidup masyarakat di negara penerima. Seterusnya adalah integrasi ekonomi melalui pemberian inisiatif Belt and Road. Inisiatif Belt and Road adalah usaha China dalam memberi bantuan dari segi keuangan dan pelaburan kepada negara-negara yang berstatus sedang membangun untuk membantu mereka membuka lebih banyak peluang dalam pembangunan ekonomi. Ini adalah langkah yang diambil oleh China selepas melancarkan model pembangunan yang disebut sebagai New Order. New Order merupakan langkah ekonomi China untuk mengurangkan kadar pertumbuhan ekonomi yang terlalu pesat kepada walau bagaimanapun masih mengekalkan ekonomi yang kuat, cuma agak sedikit rendah dari segi pencapaian ekonominya. China telah memfokuskan pengagihan dari segi pengagihan sosial dan juga mewujudkan kualiti alam semula jadi yang lebih berkualiti. China cuba untuk memberikan ataupun mengongsikan kekayaan mereka dengan negara-negara yang baru membangun untuk supaya negara-negara tersebut dapat menggunakan dana keuangan tersebut dalam infrastruktur dan pembangunan. Seperti yang kita tahu, pembangunan infrastruktur merupakan
prasyarat kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Tanpa adanya pembangunan infrastruktur, maka agak sukar untuk negara tersebut membuat ataupun mencapai pembangunan ataupun juga untuk menarik pelabur asing. Contoh yang dapat dilihat melalui kejayaan BRI adalah di negara Vietnam, yang mana mereka dapat membangunkan sektor perindustrian tekstil mereka yang sekarang merupakan salah satu sumber ataupun peneraju kepada penyumbang ekonomi negara tersebut melalui perkongsian teknologi daripada China yang dibawa masuk ke Vietnam. Negara Vietnam juga telah membangunkan infrastruktur seperti jalan raya, kereta api berkelajuan tinggi untuk memastikan sektor perindustrian tekstil mereka dapat berkembang dengan pesat di rantau ASEAN. Kesimpulannya, selepas berlakunya krisis keuangan 1997, negara-negara Asia Timur mula sedar akan kepentingan untuk mengadakan integrasi dengan negara-negara ASEAN. Hal ini kerana integrasi amat diperlukan bagi mencapai kestabilan ekonomi dan juga keharmonian di rantau ini. Melalui penubuhan ASEAN Plus 3 yang telah menjadi medium yang amat berkesan bagi membentuk integrasi di antara negara-negara ASEAN dan juga negara-negara campur tiga, iaitu Jepun, Korea dan China. Negara-negara Asia Timur seperti Korea, Jepun dan China yang juga merupakan negara-negara peneraju ekonomi secara langsung atau tidak langsung bertanggungjawab untuk memastikan kestabilan dan keharmonian ekonomi di rantau ASEAN. Hal ini kerana kestabilan dan juga keharmonian ekonomi di rantau ASEAN akan memberikan kesan terhadap kestabilan dan keharmonian kestabilan dan keharmonian ekonomi di negara Asia Timur juga. Hal ini boleh dilihat melalui usaha negara-negara Asia Timur untuk memajukan ataupun membangunkan infrastruktur di negara-negara ASEAN yang masih lagi berpendapatan rendah dan sederhana, agar mereka juga dapat membangunkan ekonomi negara mereka agar pembangunan ekonomi di rantau ini sekata dan sama rata. Sekian daripada kami. Terima kasih.